TV KPM. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan saya Azhar Helmi di Teras Didik TV KPM. Pagi ini kita nak sama-sama belajar dan mengulang kaji macam biasalah, pelajaran-pelajaran dan juga subjek-subjek yang telah pun disediakan untuk kita sama-sama nak belajar. Baik, tapi sebelum tu suka saya ingatkan diri anda dan diri saya juga yang mana kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup muka walau di mana pun kita berada dan juga kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman ataupun gunakan air dan juga sabun. Kalau tidak ada keperluan untuk keluar, terus stay at home. Baik, untuk pagi ini kita nak belajar sama-sama subjek geografi dengan topik kita kegiatan ekonomi utama. Tapi siapa cikgu yang nak bersama dengan kita pada pagi ini? Kita saksikan dulu profil guru ini. Kita bersama dengan Cikgu Azmi Mat Said. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Pegawai Perkhidmatan Pendidikan SMK Sultan Ahmad Tajuddin Kedah. Ini orang kampung. Seronok rasanya dapat jumpa orang kampung kan. Lepas rindu kan. Melepas rindu Cikgu. Ya. Walaupun tak dapat nak merentasi negeri, ya, tapi jumpa macam ni pun alhamdulillah, alhamdulillah dah kan. Baik Cikgu, sebelum kita mulakan kita punya kelas, sebelum kita borak lebih jauh lagi, kita nak kena ingatkan diri saya dan anda dengan Cikgu dan semua anda di rumah. Betul. Yang mana kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu, penjarakan fizikal seperti saya dan Cikgu, kami jaga sekurang-kurangnya 1 meter dan juga kami pakai pelitup muka. Betul. Serta Cikgu, kita ada gel pembasmi kuman yang ini kita nak kena sama-sama guna untuk kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. So, kepada anda dekat rumah, kalau tak ada gel pembasmi kuman, boleh je guna air dan juga sabun untuk memastikan kebersihan kita terjaga. Baik, Cikgu dah guna, maka saya pun kena guna juga. Alright. Dan alhamdulillah Cikgu, untuk pagi ni subjek geografi dan lebih tepat lagi topik kita adalah kegiatan ekonomi utama. Kan, yang mana kita nak perkenalkan atau nak persilakan rakan-rakan saya yang ada bersama-sama juga, yang saya yakin dah percaya ini adalah pelajar-pelajar Cikgu daripada SMK Sultan Ahmad Tajuddin untuk masuk ke studio kan bersama-sama dengan saya pada pagi ini insya-Allah. Baik, kita persilakan rakan-rakan kita. Assalamualaikum, apa khabar semua? Boleh unmute mic anda, kita nak dengar suara-suara keramat daripada SMK Sultan Ahmad Tajuddin. Waalaikumsalam. Semua sihat ke? Alhamdulillah. Sihat. Itu dia Cikgu. Boleh tak kalau nak berkenalan dengan pelajar-pelajar Cikgu? Oh, silakan. Baik. Selalu orang cakap Cikgu ladies first. So hari ini kita menggunakan terms tu dan cuba kita nak memulakan dengan wanita terlebih dahulu. Kita persilakan Nur Azarina. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum, saya Nur Azarina Izzati binti Muhammad Yusof dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, Bandar Baharu, Kedah. Baik, terima kasih Azarina. Seterusnya Nurul Ain. Silakan Ain. Silakan Ain. Assalamualaikum, nama saya binti Samsul Badi Ismail dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, Bandar Baharu, Kedah. Itu dia. Baik, terima kasih banyak Ain. Seterusnya Aiman. Aiman tak kisah. Silakan Aiman. Assalamualaikum. Saya Aiman Belha dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, Bandar Baharu, Kedah. Baik, terima kasih Aiman. Dan the last one, the one and only Daniel Hakim. Silakan Daniel. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hakim dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, Bandar Baharu, Kedah Darul Aman. Baik, tu dia. Semua dah ready nak belajar pagi ni? Dah ready Bagi thumbs up sikit dekat saya. Kalau dah ready. Itu dia kan. Kena dengan tagline Kedah Cikgu Pulun Kedah Pulun. Jangan malukan orang Kedah lah kan. Baik, terima kasih kepada semua rakan-rakan saya pada ketika ini yang berada di Google Meet dan juga anda yang berada di rumah. Baik Cikgu, bila sebut pasal geografi dan juga kegiatan ekonomi utama, sebenarnya apa yang kita nak belajar Cikgu dalam topik kita pada pagi ini? Okey. Azhar. Jadi sebelum cikgu nak mula, cikgu nak tanya Azhar dulu. Okey, boleh tak Azhar sebutkan seberapa banyak pekerjaan yang ada di dunia ni?
Kalau nak cebut pula dah. Comel tak bunyinya. Kalau nak sebut cikgu satu persatu tu cikgu, ya Allah banyak. Tapi antaranya banyaklah kita ada doktor, engineer kan. Betul. Arkitek, betul tak cikgu? Betul. Kalau kita tengok banyak kan, dalam bidang penyiaran sendiri pun banyak dia punya cabang-cabang pekerjaan dia. Jadi sebenarnya Azhar, kita dapat kategorikan dia kepada 3 sektor utama. Oh, dalam banyak-banyak tu kita boleh bahagikan dia kepada 3 sektor utama. Baik. Okey, itu yang kita akan bincang pada hari ini, iaitu kegiatan ekonomi utama. Okey, sebenarnya tajuk ni berada dalam tajuk kegiatan ekonomi utama dunia. Ya. Tapi kita sebelum pergi ke dunia, kita tengok pada sektor-sektornya dulu sebelum kita bincang lebih lanjut. Okey, untuk pembelajaran kali ini cikgu meletakkan beberapa objektif utama. Okey, yang perlu dicapai oleh murid-murid kat rumah. Baik, yang pertama, ini tajuk kita ni kegiatan ekonomi utama. Baik, handsome cikgu. Oh, okey. Terima kasih. Orang Kedah maksudnya handsome lah. Azhar pun orang Kedah. Betul cikgu. Dari situ pun nampak lah. Kita sama-sama handsome lah. Kita cikgu. Baik cikgu. Okey, baik. Yang pertama, saya harap murid-murid di hari ini dapat mengetahui tentang konsep kegiatan ekonomi. Okey, yang kedua, murid-murid dapat mengetahui menjelaskan tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, murid-murid dapat menyebut contoh-contoh kawasan bagi setiap kegiatan ekonomi. Itu saja. Maknanya kita punya objektif ini sangat mudah. Baik, boleh cikgu teruskan Azhar? Boleh cikgu, silakan. Okey, kita teruskan kepada konsep untuk menjawab soalan yang pertama, iaitu objektif pertama mengetahui konsep kegiatan ekonomi. Baik, ini adalah konsep kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merujuk pada sebarang kegiatan manusia yang mendatangkan nilai ekonomi dan pendapatan. Tak kisahlah sama ada kepada negara ke, negeri ke ataupun kepada individu. Tak ada masalah. Asalkan ia mendatangkan pendapatan, itu dikira sebagai ekonomi. Baik. Kita boleh bagi kepada 3. Yang pertama iaitu primer, sekunder dan tertier. Okey. Baik, Azhar, kat depan Azhar tu cikgu sediakan satu board. Betul cikgu. Sebab siapa yang pelajar-pelajar yang ni ke cikgu? Siapa dapat jawab? Azhar bagi poin dekat dia. Okey, so poinnya saya akan bagi yang ni lah. Ya, betul. So satu poin ni mewakili berapa markah cikgu? Satu poin, satu cawan air. Satu cawan air cikgu. Maknanya nanti balik Kedah saya guna belanja dia orang lah. Okey. Semua tunggu dulu. Baik, kalau 5 dapat nasi goreng. Dapat nasi goreng. Okey, ni macam kupon lah cikgu. Kupon, ya. Kupon dapat. Nak guna ke tak nak guna ke, nanti kira belakang lah. Baik, so ini markah yang kita akan kira nanti dari semasa ke semasa lah. Sampai ke akhir rancangan kita akan tengok siapa yang jumlah paling aktif keseluruhan. Baik cikgu, saya rasa semua dah tak sabar cikgu. Saya nampak kawan-kawan dekat Google Meet pun semua macam dah tiba-tiba dah ready buku teks, dah ready apa semua nak jawab persoalan yang akan cikgu kemukakan kejap lagi. Tapi cikgu, apa kata kita berhenti rehat seketika? Kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Saya nampak dan kepada anda dekat rumah tu semua dah tak sabar cikgu. Walaupun kita nak bagi markah untuk mereka yang berada dekat Google Meet. Tapi kat rumah pun dah get ready dah tu. Nak catat poin-poin penting yang kita nak belajar pada pagi ini. Tadi kita dah tahu daripada cikgu yang mana kita ada 3 cikgu. Kegiatan ekonomi, primer, sekunder dan juga tertier. Dan sekarang kita nak teruskan kelas kita pagi ini. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Azhar. Baik. Cikgu nak mulakan dengan nak uji dulu pelajar-pelajar dekat Google Meet. Boleh cikgu. Cikgu nak tanya, primer, apakah yang dimasukkan dengan primer? Ada siapa-siapa boleh tolong cikgu tak? Baik, siapa yang volunteer nak jawab, boleh angkat tangan. Yang mana kita akan bagi markah lah nanti kan. Satu kupon ni. Siapa nak cuba? Apakah yang dimasukkan dengan primer? Cikgu, saya nampak Ain cikgu. Dia nak jawab dah cikgu. Okey, Ain. Sila Ain. Silakan Ain. Nurul Ain. Apakah yang dimasukkan dengan primer cikgu? Primer. Silakan Ain.
ekonomi yang melibatkan mengeluarkan bahan mentah. Okey. Prima adalah sektor ekonomi yang mengeluarkan bahan mentah atau Betul kita ke, panggil betul. Okey. Tahniah Ain. Jadi kita bagi satu kupon. Satu kupon untuk Ain. Okey, baik. Okey, jadi cikgu, prima ialah kita panggil sebagai satu sektor yang melibatkan pengeluaran bahan mentah. Atau prima juga kalau kita tengok perkataan itu sendiri membawa maksud pertama. Okey. Maknanya dia yang pertama lah. Okey. Sekunda, second. Okey. Kedua, maknanya selepas prima, sekunda. Yep. Dan yang ketiga ialah third tier. Third tier. Jadi kalau cikgu dapat gambarkan macam dekat depan Azhar. Yep. Gambar yang pertama tu apa Azhar? Pokok, betul? Okey, yang ni pokok betul cikgu? Jadi kita anggap ini adalah prima. Yep. Maksudnya kita ambil bahan mentah dari pokok. Yep. Betul? Dia punya kenderaan yang digunakan boleh nampaklah. Yep. Ini untuk kayu balak kan. Kemudian dihantar ke kilang. Ke kilang untuk Contohnya proses dekat cikgu. sini kita anggap macam kita ambil pokok kayu balak. Hantar ke kilang untuk jadikan papan lapis. Papan lapis. Okey, papan lapis. Kilang dulu hasilkan papan lapis. Akan proses. Sekunda. Inilah dipanggil sekunda. Kemudian dari kilang dah siap sekunda tu, dia hantar ke kedai. Ke kedai third tier. Third tier. Kedai tu dia tak ada modal, dia cuma tolong jual sahaja. Dia tolong jual. Jadi itu kita panggil third tier, perkhidmatan. Okey, itu secara gambaran kasarnya. Sekarang cikgu nak tunjuk secara detailnya apa. Boleh cikgu. Okey, murid-murid dah sedia semua Baik, Dah cikgu ready. teruskan. Kita mula dengan prima. Prima ialah kegiatan ekonomi yang melibatkan aktiviti pengeluaran bahan mentah. Okey, untuk lebih jelas, kita tengok video yang telah cikgu sediakan. Okey, baik, jom kita saksikan. Baik, itu dia cikgu, kita dapat tengok video berkenaan dengan menceritakan pasal prima macam cikgu sebut tadilah. Ya, betul. Pengeluaran diambil daripada bahan-bahan awal untuk bahan-bahan mentah cikgu. Betul. Okey, baik cikgu. Boleh cikgu teruskan? Silakan cikgu. Okey. Kalau tadi gambar tadi kita lihat gambar padi. Ya. Okey, padi memang salah satu daripada sumber bahan mentah kita. Ya. Okey, baik. Jadi kegiatan ekonomi prima kita dapat bahagikan kepada 4. Okey. Okey. Pertanian, Yep. perikanan, pembalakan dan pelumbungan. Cikgu nak tanya sekali lagi kepada murid-murid cikgu. Baik. Okey. Cikgu nak tanya Muhammad Daniel. Silakan Daniel. Okey, cikgu nak tanya Muhammad Daniel. Soalannya cikgu. Okey, soalan dia Muhammad Daniel. Bandar Baru Kedah terkenal dengan apa? Muhammad Daniel. Jeng jeng jeng. Tempat sendiri ni mesti tahu. Apakah kegiatan ekonomi utama kegiatan ekonomi utama di negeri Kedah. Bandar Baru. Di Bandar Baru Kedah. Penanaman sawah padi. Penanaman sawah padi. Betul Azhar. Okey. Betul. So maksudnya jadi, itu termasuk dalam kategori premier lah. Prima. Jadi pertanian. Ya, satu kupon untuk Daniel. Okey, satu kupon untuk Daniel. Okey, baik. Baik cikgu. Jadi kita tengok satu persatu ya. Ya. Baik, untuk pertanian, okey, kalau kita fikir pertanian ni pertanianlah orang pergi bertanam, cucuk tanam. Tapi sebenarnya sektor ni ada lebih luas. Untuk pertanian, dia terbahagi pada dua, itu tanaman makanan dan tanaman jualan. Okey. Untuk tanaman makanan selalunya melibatkan seseorang atau petani tanam untuk kegunaan diri sendiri, untuk keluarga dia. Kalau lebih baru jual. Seperti kalau kita lihat kat pasar-pasar lah, pasar malam semua tu kan. Lebih baru jual. Itu kita panggil tanaman makanan. Petani juga, sektor ekonomi juga. Cuma dari aspek tanaman makanan. Okay, antara contohnya tanaman padi dan gandum. Mungkin tak adalah di negara kita gandum. Tapi di negara luar ada, sebab gandum ialah makanan ruji untuk mereka. Untuk kita padi. Boleh? Kalau Azhar tengok pun dekat sini, padi dan gandum ialah makanan yang keluar dan kita boleh proses untuk makan. Betul cikgu. Dia tak macam kelapa sawit. Kita tak boleh ambil kelapa sawit dan makan. Mesti ada satu proses untuk jadikan dia sama ada makanan ataupun bahan-bahan yang boleh dipakai. Kelapa sawit itu kita kategorikan dia kepada yang kedua, iaitu tanaman jualan. Okey. Maknanya tak ada orang tanam kelapa sawit untuk dia makan. Untuk dia guna, tak, dia mesti untuk jual. Jadi tanaman jualan ialah tanaman diusahakan untuk dijual atau dieksport. Jadi antara contoh tanaman itu ialah kelapa sawit, getah dan koko. Ini contoh.
Jadi ketiga-tiga cikgu bagi contoh ni memang tak boleh diambil terus. Mesti ada satu proses. Mesti ada proses lain. Yang membuatkan dia boleh dipakai. Macam koko. Kita ambil buah koko tak semestinya boleh jadi Milo terus. Tak. Dia mesti kena proses. Okey. Baik, cikgu. Selesai. Kemudian kita pergi pada kedua, perikanan. Okey, perikanan. Perikanan kalau dekat tempat cikgu memang terkenal dengan dekat kawasan Perak lah. Contohnya kalau kat Kedah kita dah Kuala Muda. Pernah pergi Kuala Muda ada pasar bisik. Betul, cikgu. Okay. Ada, cikgu. So nak kira-kira harga tu bisik-bisik. Nak kena bisik-bisik. Tapi sekarang dah tak boleh bisik dah. Sebab COVID ni. Sebab COVID. So dah bisik pun dia cakap jauh-jauh. RM2. Macam tu, cikgu. So dah tak nama bisik lah. Bisik. Tu menjerit, cikgu. Kalau orang Kedah pergi keluar. Keluar. Baik, cikgu. Seterusnya. Apa itu aktiviti perikanan? Terdapat 4 jenis aktiviti perikanan yang boleh dibincangkan. Tapi keempat-empat ni membawa kesan yang sama, kepentingan yang sama, iaitu menghasilkan ikan, sotong, udang, ketam dan lain-lain. Baik. Selain untuk keperluan sendiri, kalau lebihan akan jual. Ikut jenis nelayan tu. Kalau nelayan kecil-kecilan, macam cikgu cakap ialah Kuala Muda. Diorang datang, ada lebihan dia akan jual. Betul, ada lebihan dia akan guna. Okay. Ada juga nelayan yang memang untuk jual. Okey. Jadi kita lihat kepada jenis-jenisnya. Okey, yang pertama ialah pinggir pantai. Pinggir pantai dekat Kuala Muda, Kedah. Laut dalam Tanjung Api, Pahang. Okey. Kemudian kita ada air tawar. Air tawar sungai biasalah yang kita mengail. Kedah mengail lah. Mengail atau memancing je. Memancing. Kalau Kedah kita pergi mengail. Dan salah contohnya Sungai Krian, Perak dan aquaculture. Aquaculture ni ialah ikan tu tak ada pun kat situ. Diorang bela di kawasan tu. Contohnya Tasik. Pulau Aman sekarang ni pun macam tu. Baik. Sebab bela dia kecil, kemudian dia dah besar, baru dia orang jual. Okey. Sekarang cikgu nak tanya, salah seorang murid dekat rumah, dekat Google Meet. Apa beza pinggir pantai dengan laut dalam? Siapa nak cuba? Baik, siapa yang nak try? Aiman, cikgu. Aiman memang tak kisah. Aiman memang tak kisah. Aiman silakan. Beza ada jarak, cikgu. Jarak. Okey, bagus. Jarak macam mana tu Aiman? Boleh terangkan? Pinggir pantai jaraknya 25 meter ke bawah. 25 meter. Laut dalam 25 meter ke atas. Bagus untuk cuba. Cuma ada kesilapan sikit. Okey. 25 kilometer. 25 meter ni tak sempat nak ni. Ikan pun tak ada. 25 kilometer Aiman. Dan 25 untuk pinggir pantai 25 kilometer ke bawah. Okey. Laut dalam 25 kilometer ke atas. Ke atas. Okey. Itu beza dia. Ada satu lagi perbezaan. Ada siapa-siapa nak cuba tak? Dapat markah tak tadi Aiman? Dapat. Bagi. Okey. Ada siapa nak cuba? Azarina. Okey, bagus Azarina. Azarina boleh cuba? Silakan Azarina. Jenis pukat. Okey, bagus. Jenis pukat. Okey, boleh terangkan kat cikgu jenis pukat? Kuala Muda, pukat tarik. Okey. Laut dalam, pukat tunda. Okey, baik. Okey. Ada beza juga. Ada beza sebab kalau pinggir pantai, kita tahu nelayan-nelayannya memang bukan untuk jual. Lebih pada makanan. Kalau lebih baru jual. Jadi, pukat tarik ni tak menjanjikan hasil yang lebih lumayan lah, ikan yang lebih banyak. Berbanding dengan pukat tunda, memang kadang-kadang memang sejenis ikan saja mereka dapat tarik. Pukat tunda tu memang banyak. Jadi sekali-sekali balik 2-3 hari mereka akan dapat banyak dan jual. Itu beza dia. Baik, saya bagi untuk satu poin cikgu. Azarina. Hebat, semua bersaing ni. Itu dia cikgu. Okey, bila bersaing macam ni, jenuh cikgu nak belanja ni nanti. Semua dah dapat segelas air cikgu. Semua dah dapat segelas air. Okey, tak apa. Baik. Kita teruskan. Seterusnya ialah pembalakan. Membekalkan kayu-kayan untuk kegunaan pasaran dalam negara dan ekspor. Untuk pengetahuan Azhar dan kawan-kawan dekat rumah, Malaysia ni antara pembekal kayu balak yang terbaik dunia. Okey. Sebab negara kita berada di kawasan Khatulistiwa. Dia berada di kawasan Khatulistiwa. Jadi hujan yang sepanjang tahun, panas lembap sepanjang tahun. Jadi ia menyebabkan pertumbuhan kayu balak tu sangat bagus. Okey. Jadi memang antara aktiviti kat Malaysia ni, aktiviti ekonomi adalah pembalakan. Baik. Okey, pembalakan ni semua samalah. Pembalakan ialah ambil kayu balak, kita potong dia untuk proses. Kita potong dia untuk proses. Tapi cikgu lagi sektor yang menyokong pembalakan ni, iaitu industri papan lapis. Okey. Paling popular dekat Temerloh Pahang. Tapi ada banyak lagi lah tempat-tempat lain. Ini antaranya lah cikgu. Antaranya. Okey. Kemudian ada Seremban Negeri Sembilan untuk pembuatan perabot. Okey, cikgu nak tanya murid-murid dekat Google Meet. Siapa nak cuba? Kenapa Seremban Negeri Sembilan ni terkenal dengan pembuatan perabot? Siapa nak cuba? Siapa yang nak try? Okey, Azarina lagi. Bagus. Azarina tak nak kalah cikgu. Tak cukup segelas air. Mesti sepinggan nasi. Silakan Azarina. Terdapat banyak kilang perabot. Okey.
Betul lah, dekat Seremban, dekat Nilai 3. Kan kita ada banyak kilang-kilang perabot dekat situ. Yep. Betul. Seremban Negeri Sembilan ke Selangor, cikgu? Seremban buat masa sekarang ni masih lagi Negeri Sembilan. Masih lagi Negeri Sembilan. Ini kalau kita dekat media sosial ramai duk bergaduh pasal ni kan. Masih Negeri Sembilan sebenarnya. Baik. Okey, Azarina dapat satu token. Okey, bagi kita bagi Azarina. Okay. Baik. Dan satu lagi adalah pembinaan kapal. Pelik kan? Pembinaan kapal. Malaysia ni boleh buat kapal sendiri ke? Ya. Di Sarawak memang ada. Malaysia memang ada satu industri pembinaan kapal. Oh, okey. Tapi kenapa dekat Sarawak? Ya. Kenapa dekat Sarawak cikgu tekankan dekat sini? Ada siapa nak cuba tak? Okey, siapa yang nak jawab? Siapa nak jawab? Kenapa cikgu tekankan Sarawak? Ya. Untuk pembinaan atau pembinaan kapal. Menggunakan kayu balak. Ada siapa nak cuba? Silakan. Ain. Ain, cikgu. Ain sebab dia suka naik kapal. Wanita ni, kuasa wanita ni. Okey, Ain. Silakan Ain. Silakan Ain. Kerana terdapat banyak pelabuhan. Okey, kerana di Sarawak terdapat banyak pelabuhan-pelabuhan sebab betul Ain. Tahniah. Sebab banyak terdapat pelabuhan-pelabuhan kerana Sungai Rejang memang dalam dan lebar. Okey. Kalau dekat kawasan kita mungkin kita perlukan kawasan laut. Tapi dekat sana sungai pun boleh buat port. Oh, okey, untuk menghasilkan bina kapal. Okey. Untuk pengetahuan Azhar, Ya, cikgu. kita ada 100 lebih kuranglah kawasan pembinaan kapal di Malaysia. Okey. Di Sarawak saja kita ada 68. Sarawak saja 68. Masya-Allah. Dan Sibu, Yep. satu tempat Yep. ada 42. Oh. So Sibu tu sendiri adalah port yang terbesar sekali di Malaysia untuk pembinaan kapal. Okey. Dan kebetulan kawasan Kapit memang banyak penghasilan kayu balak. Kayu balak. Sebab cikgu memang duduk sana 7 tahun di Kapit, Sarawak. Oh, mengajar di sana, cikgu? Dia mengajar sana sebelum dipindahkan ke sini. Okey. Baik, Kedah. so cikgu dapat tengok secara realiti lah, cikgu. Cikgu memang nampak secara realiti lah apa yang berlaku. Macam mana mereka menghanyutkan kayu balak, dapat tarik. Ya. Okey. Untuk menghasilkan kapal tadi. Boleh? Boleh cikgu teruskan? Baik. Silakan, cikgu. Okey. Untuk pertanian ini yang terakhir. Okey. Pelumbungan dijalankan untuk mendapatkan mineral dan sumber tenaga. Okey, baik. Ini kita akan bincangkan. Okey. Kita ada petroleum dan gas asli. Yep. Tempat ini adalah Kertih Terengganu. Kita ada biji timah, kita ada lembah Kinta Perak. Biji besi Semeling Kedah. Okey. Kita Kedah pun hebat. Ada Betul, biji besi. cikgu. Okey. Tapi ada kawasan lain juga. Tapi cikgu highlightkan Semeling Kedah. Arang Batu, Merik Pilar Sarawak. Kemudian kita ada boksit Teluk Ramunia Johor. Dan kita ada kuprum Mamut dan Ranau Sabah. Okey. Baik. Cikgu dah terangkan. Sekarang cikgu nak tanya murid-murid cikgu. Baik, cikgu. Okey. Siapa nak cuba apakah kegunaan gas asli yang selalu kita pakai dekat rumah? Gas asli, apa benda tu gas asli? Apa kita pakai dekat rumah? Siapa nak cuba? Ini selalu perempuan mesti tahu punya ni, cikgu. Perempuan mesti tahu. So kita nak tengok adakah benar ataupun tidak mereka Siapa tahu. nak cuba? Silakan. Kegunaan gas asli di rumah. Oh, Daniel. Daniel, silakan. Wah, ini memecah tradisi, cikgu. Okey, silakan Daniel. Gas masuk. Oh, gas masak. Cikgu dia kata. Nampak. Daniel selalu masak ke kat rumah? Daniel pernah memasak ke kat rumah? Tak. Malu-malu, cikgu. Betul, Baik, cikgu. Daniel. Betul. Dapat satu kupon untuk Daniel. Satu kupon untuk Daniel. Okey. Baik. Seterusnya. Cikgu nak tanya satu lah. Mungkin kita jarang dengar ni. Bijih besi. Apa kegunaan bijih besi? Siapa boleh tolong cikgu? Okey. Oh, Aiman. Semua tak mau kalah ni. Tak mau kalah, cikgu. Tadi dia bagi ladies first, cikgu. Sebab tu dia bagi perempuan jawab dulu. Okey, Aiman. Apa silakan, kegunaan bijih besi, Aiman? Untuk membuat keluli. Okey, biji besi untuk membuat keluli. Betul, cikgu. Betul. Satu kupon untuk Aiman. Jadi, inilah yang kita gunakan untuk pelombongan. Ya, inilah dalam kategori prima, cikgu. Ini kategori prima. Maksudnya, pergi ke satu tempat, bahan tu secara apa kita panggil raw, mentahnya. Kita tak ada proses, tak ada apa, kita ambil dan kita barulah bawa ke tempat untuk proses. Ya, betul. Baik, kalau macam sekunda, cikgu, seterusnya untuk masuk ke proses apa yang seterusnya selepas prima. Boleh cikgu teruskan? Okey, baik. Sekarang kita akan bergerak kepada sekunda. Baik. Okey, untuk sekunda, kegiatan ekonomi sekunda terdiri daripada industri pemprosesan dan pembuatan. Okey, ni pun cikgu sediakan satu video untuk kita ada tengok. video juga, cikgu? Ada video. Okey, kita sama-sama tengok video cikgu Baik, sediakan. jom kita saksikan video ini.
Baik, itu dia cikgu. Kita dah dapat saksikan untuk video yang kedua ni cikgu. Tadi yang pertama cikgu dah tunjuk pasal primer. So yang bahan-bahan asas ataupun bahan-bahan mentah. Betul. Proses kedua ni adalah dipanggil sekunder cikgu. Betul. Yang mana untuk memproses daripada bahan-bahan mentah tadi. Baik cikgu, macam mana boleh mungkin cikgu boleh kalau tadi terangkan. kita bincangkan tentang sektor primer, sektor yang menyebabkan pekerja-pekerja ni, tak kisahlah pekerja mana pun, dia ambil bahan mentah dan dia sama ada dia pakai sendiri ataupun dia jual ataupun dia pindahkan ke kilang. Okey. Yang kedua ni kita panggil sektor sekunder atau sektor kedua. Macam tadi kita tengok ialah kawasan kilang. Cikgu tunjukkan kawasan kilang kan. Itu adalah kawasan kilang pembuatan kertas. Okey, video cikgu tunjukkan. Jadi sekunder ni kita dapat bagi pada dua. Satu pemprosesan dan pembuatan. Pemprosesan maksud dia proses sahaja tapi dia tak guna lagi. Okey, nanti kita akan terang lagi. Cuba bagi gambaran je Kak Azhar. Baik cikgu. Yang kedua adalah pembuatan. Buat maksud dia buat siap. Boleh pakai dah. Okey, sekarang kita tengok yang seterusnya. Okey. Ini saja yang kita akan bincang untuk kali ini. Iaitu berasaskan sumber dan bukan berasaskan sumber. Kalau berasaskan sumber maksudnya contohnya cikgu ambil nanas. Ambil nanas, cikgu proses, kilang proses jam contohnya. So cikgu gunakan nanas. So nanas ialah sumber. So berasaskan sumber. Cikgu ambil sumber tu. Tapi berlainan pula dengan bukan berasaskan sumber. Contohnya cikgu nak pasang radio. Cikgu buat kilang memasang radio. Adakah cikgu ambil daripada kuprum tadi untuk buat wire? Ataupun cikgu sekadar pasang? Sekadar pasang. Mana cikgu ambil barang yang dah siap separuh. Cikgu cuma pasangkan. Itu bukan berasaskan sumber. Contohnya kereta. Kilang proton takkan ambil daripada getah untuk buat tayar. Dia ambil tayar je dulu. Betul kan? Jadi itu bukan berasaskan sumber. Itu beza berasaskan sumber dan bukan berasaskan sumber. Tapi maksudnya kedua-dua dimasuk dalam kategori sekunder. Ya, sebab sekunder ni kalau lebih senang kita kalau pelajar-pelajar cikgu lah tanya, saya kata lebih kalau fikir kepada kilang. Kilang memproses. Kalau contoh kilang sos pun dianggap sebagai sekunder. Sebab dia ambil bahan, kemudian dia proses dan botolkan. Itu pun kira-kira sebagai sekunder. Okey, cikgu detailkan menggunakan bahan mentah daripada kegiatan ekonomi primer seperti getah, kelapa sawit dan petroleum. Maksudnya kalau dia gunakan kelapa sawit tu untuk jadikan minyak terus. Itu kita panggil dia sebagai pembuatan. Maknanya dapat kelapa sawit, dia proses minyak. Tapi kalau dia ambil kelapa sawit, proses kemudian dia nak hantar untuk jadikan sabun. Dia hantar ke kilang lain pula. Kita panggil itu tadi pembuatan, ni pemprosesan. Kalau dia jadikan minyak dan guna, itu pembuatan. Tapi kalau dia proses untuk orang lain proses, itu pemprosesan. Jadi contohnya ialah kilang minyak sawit Tanjung Tualang Perak dan Felda Rubber Industri Sdn Bhd Palung 8. Ni cikgu nak tanya sekali lagi Kak Azhar. Palung 8 dekat mana tu Azhar? Palung 8 cikgu dekat Pahang cikgu. Okey. Dengan confidentnya, betul tak cikgu? Palung cikgu rasa macam Negeri Sembilan. Maksud saya Negeri Sembilan tadi cikgu. Bagus, kita memang perlukan yang keyakinan macam ni kita perlukan. Maksudnya cikgu Negeri Sembilan cikgu. Ya. Okey, Negeri Sembilan. Baik. Okey. Kemudian ialah dari segi bukan berasaskan sumber ialah menghasilkan barangan separa siap. Seperti kain, kertas, komponen elektrik dan komponen kereta. Bayang lepas kita ada komponen elektrik, betul? Di Lepas tu kilang Pinang dan kilang tekstil. Tekstil ni kenapa kilang tekstil, kilang kain? Kita anggap sebagai sekunder, bukan berasaskan sumber, bukan berasaskan. Maksud cikgu, kenapa kita anggap kilang tekstil sebagai bukan berasaskan sumber? Sedangkan dia guna kain. Sebab dia dah melalui proses yang lain sebelum dihasilkan. Betul tak cikgu? Betul. Apa proses sebelumnya? Proses sebelumnya dipanggil pemprosesan lah. Okey, kita tanya murid-murid kita. Baik, jom cikgu. Siapa boleh tolong Azhar? Apa proses sebelum buat kain tu? Siapa yang nak jawab? Siapa nak jawab? Kita nak bagi lagi satu kupon ni. Abang Azhar, tolong Abang Azhar kita. Sebelum hasilkan kain, apa proses sebelum dia? Hasilkan apa dulu untuk proses sumber? Okey, Azharina. Azharina, silakan. Penghasilan benang. Benang dulu. Lepas tu baru dia hantar untuk hasilkan kain. Itu dia. Saya saja cikgu nak bagi kupon kat orang cikgu supaya dapat upgrade lagi makanan. Abang boleh jawab. Tapi nak bagi ada kupon untuk murid-murid. Itu dia. So Azharina dapat lagi satu kupon. So maksudnya daripada kilang kain tadi cikgu, sebelum tu adalah benang. So kemudian barulah dihasilkan kain. Baik cikgu, kita dah tahu berkenaan dengan kegiatan ekonomi sekunder dan juga primer. Dan tadi cikgu ada sebut ada 3, ada lagi 1 kan? Ya, betul. Alright, so apa kata kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Ya, kita masih bersama dengan Cikgu Azmi Mat Said untuk subjek geografi dan topik kita adalah kegiatan ekonomi utama. Betul. Tadi kita dah tahu 2 daripada 3 kegiatan ekonomi utama yang cikgu sebut tadi. Betul. Yang mana Premier, Sekunder, kita dah dapat tahu detail berkenaan dengan kegiatan ekonomi tersebut dan kita nak masuk yang seterusnya cikgu. Silakan cikgu. Okey, baik, cikgu akan teruskan. Iaitu kegiatan ekonomi tertier. Seperti cikgu cakap tadi, tertier ialah ketiga. Maksudnya selepas primer, sekunder, apa pula tertier? Tertier ialah kegiatan ekonomi yang menyediakan perkhidmatan. Okey, untuk lebih faham, kita tengok video yang cikgu sediakan ni. Baik, jom kita saksikan video ni. Okey, itu dia cikgu untuk kita panggil sebagai sektor yang ketiga, tertier cikgu. So maksudnya sangat berlainan dengan sektor yang kedua dan juga sektor yang pertama tadilah cikgu. Mungkin cikgu boleh detailkan cikgu. Okey, untuk video tadi cikgu tunjukkan macam mana keadaan di sebuah pasaraya. Jadi, untuk macam inilah. Azhar ada nanas. Betul cikgu. Kemudian Azhar hantar ke kedai, hantar ke kilang untuk proses jadi jam. Adakah berakhir di situ saja? Tak cikgu. Mesti kenapa? Kena jual. Pergi jual. Siapa nak jual tu? Selalu kawan saya tolong jual. Maksudnya kedai-kedai lah. Kedai-kedai lah kan. Kita perlu hantar kedai-kedai. Jadi itu adalah sektor perkhidmatan. Tapi itu yang kita nampak secara zahirnya, kedai itu perkhidmatan ke cikgu? Tak. Salah satunya. Sebenarnya ada banyak lagi sektor perkhidmatan. Sebenarnya cikgu berdiri di sini, Azhar berdiri sendiri, pun kita dianggap sebagai sektor perkhidmatan. Okey, so kita dipanggil tertier lah cikgu. Ya, kita berada dalam sektor tertier. Sebab satu, kita tak melibatkan penghasilan bahan mentah. Kita pun tak memproses apa-apa. Tak ada cikgu. Just proses kat perut je cikgu. Proses kat perut saja. Jadi kita dianggap sektor perkhidmatan. Okey, baik, cikgu teruskan. Baik cikgu. Yang pertama kita lihat pada pelancongan. Pelancongan adalah salah satu sektor perkhidmatan. Okey. Sebenarnya pelancongan ni kita boleh bahagikan kepada 9, tapi kita tengok satu-satu. Tapi keseluruhannya pelancongan ni adalah satu sektor yang besar yang dalamnya ada banyak sektor-sektor pekerjaan kecil, jenis-jenis pekerjaan kecil. Contohnya macam penyiaran. Kita siarkan Malaysia, kita promosikan Malaysia. Itu pun termasuk dalam bidang pelancongan juga. Sebab dia bukanlah pelancongan tu kita anggap ni mesti ejen pelancongan saya. Tak. Apa saja yang melibatkan menarik minat orang luar untuk masuk, itu sebagai satu sektor pelancongan. Walaupun ianya dalam bidang penyiaran cikgu. Betul. Macam cikgu sendiri. Cikgu jadi duta untuk pergi ke mana-mana negara untuk terangkan tentang Malaysia. So cikgu pun terlibat dalam sektor pelancongan juga. Okey, baik cikgu. Yang pertama ialah cikgu pecahkan kepada 9 jenis pelancongan. Kita punya pelancongan mesti melancong masuk negara. Cuti lah cikgu. Cuti itu je kita fikir kan. Tapi sebenarnya murid-murid semua, pelancongan ni dapat dibahagi kepada 9 di Malaysia saja. Okey, baik. Yang pertama ialah agro pelancongan. Agro ni, kata agro tu ialah pertanian. Maksudnya apa yang orang nak buat pertanian ni? Sebenarnya pertanian tu primer. Tapi dalam masa yang sama, dia petani tu mengusahakan homestay. Untuk panggil orang luar datang merasai sendiri suasana kampung. Jadi itu adalah inap desa. Inap desa atau homestay. Cuma sekarang ni homestay tu sendiri dah agak lari sikit masuk dia apabila dekat bandar-bandar pun ada homestay. Sedangkan homestay itu termasuk dalam sektor pelancongan kan. Agro pelancongan. Lebih kepada rumah tumpangan lah tu. Rumah kan orang duduk kan. Tapi sebenarnya konsep sebenar homestay ialah dia mesti pergi ke satu tempat yang berkonsepkan pertanian. Mungkin kelapa sawit, mungkin padi. Macam Kampung Lonek terkenal dengan padinya. Jadi siapa yang pergi,
Dia orang tawarkan untuk duduk di rumah, betul-betul rumah petani, bukanlah rumah petani yang ada padi-padi tu, rumah petani lah, rumah tradisional. Lepas tu merasai sendiri cara nak tanam padi, proses dia, nak kata apa, nak menanam, nak menuai, kan. Betul. Tahu tak, disebabkan ni Azhar, Kampung Lonek ni koperasi yang uruskan, bukan individu tapi koperasi Kampung Lonek itu sendiri menguruskan banyak homestay. Dia banyak berlaku dekat di Negeri Sembilan. So itu dipanggil agro pelancongan lah. Agro pelancongan. Baik, seterusnya cikgu. Seterusnya ialah eko pelancongan. Ni biasalah, memang orang datang ke Malaysia, okey, takkan nak tengok Cikgu Azmi kan? Mesti nak tengok keindahan. Mesti nak tengok keindahan alam sekitar. Baik. Keindahan datang untuk lihat keindahan alam sekitar, nak lihat kita punya batu karang yang cantik, nak lihat Pulau Langkawi. Kita panggil sebagai eko pelancongan. Dan Cikgu bagi contoh ni adalah Gua Nia. Sebab Gua Nia ni antara gua terbesar di Asia Tenggara. Satu gua saya pernah pergi, Cikgu. Okey, gua mana tu? Gua Kelam, Cikgu. Okey, Gua Kelam pun antara yang tersenarai sebagai eko pelancongan juga. Okey, seterusnya ialah pelancongan budaya dan warisan. Cikgu bagi contoh adalah Bandar Hilir Melaka. Bandar Hilir Melaka. Biasalah Melaka, cikgu rasa cikgu tak perlu terang dah Bandar Melaka ni macam mana, penuh dengan sejarah dia kan. Betul. Jadi memang ada pelancong yang datang khas untuk itu je. Jadi bila pelancong datang khas untuk itu saja, so kita punya sektor pelancongan kita akan berkembang. So banyak lagi jenis sektor-sektor pekerjaan ataupun jenis-jenis pekerjaan yang kita boleh wujudkan. Sektor perkhidmatan lah. Apa yang melibatkan pelancongan? Semua sektor perkhidmatan. Baik, Cikgu. Oh, maaf Cikgu. Seterusnya. Seterusnya ialah pelancongan kapal. Pelancongan kapal ni maksudnya ada setengah pelancong yang datang khas untuk merasai nikmat melihat matahari terbit. Dia pergi tepi pantai. Contohnya dekat ini kalau macam yang naik cruise, Cikgu, itu termasuk betul, dalam termasuk dengan ni juga. Salah satu contohnya. Baik. Tapi kalau Cikgu bagi contoh dekat Kuching, kita ada waterfront. Pernah pergi tak Kuching waterfront? Tak pernah, Cikgu. Tak pernah lagi. Kena pergi sebab kat sana dia ada satu kawasan sungai yang ada cruise yang kecil lah, cruise kecil. Kuching waterfront, Cikgu. Kuching waterfront. Memang dia akan bawa kita untuk melihat matahari terbenam. Sangat cantik. Baik, jadi ada pelancong yang khas pergi untuk itu. Baik, seterusnya, Cikgu. Seterusnya ialah pelancongan pendidikan. Contohnya luar negara kita sendiri memang mempromosikan pelajar-pelajar dari luar negara untuk datang ke negara kita untuk belajar di sini. Sebab kita dapat keuntungan daripada kemasukan mereka tu. Betul. Okey. Tapi sekarang ni mungkin ada yang di sini mungkin kena halang sekejap lah. COVID-19 kan. Okey, cikgu bagi contoh Universiti Sains Malaysia. Pelancongan kesihatan. Ada keadaan di mana pelancong datang ke Malaysia khas untuk mendapatkan rawatan. Okey. Dia datang bukan untuk apa, datang untuk rawatan, masuk hospital. Turun masuk hospital dan balik. Sebab kadang-kadang memang kita ada satu teknologi yang memang tak ada di tempat-tempat lain. Pakar yang ada kat Malaysia aja. Itu dipanggil pelancongan kesihatan. Okey. Kemudian seterusnya ialah pelancongan sukan dan rekreasi. Okey. Mungkin kita anggap macam atlet-atlet yang datang sukan C, sukan Asia, sukan ni itu dia orang datang nak bertanding. Tak, mereka pun dianggap sebagai pelancong. Mereka pun dianggap sebagai pelancong sebab mereka datang melancong dan mereka guna hotel, mereka guna kita support juga kita punya sektor makanan kita. Jadi itu pun dianggap sebagai satu pelancongan. Yang keempat adalah pelancongan bertema. Cikgu bagi contoh adalah Pesta Gawai. Ada yang datang pada waktu Pesta Gawai. Sekarang kenapa cikgu guna Pesta Gawai? Sekarang ni sedang kehangatan Pesta Gawai dekat Sarawak. Okey? Jadi cikgu gunakan Pesta Gawai. Jadi memang ada orang datang untuk Pesta Gawai saja. Dan yang terakhir adalah pelancongan MICE. Yang ini khas untuk duta-duta datang untuk mesyuarat dan persidangan ASEAN saja. Jadi bila datang takkan nak duduk homestay. Mesti duduk hotel. Betul, cikgu. Jadi dia akan support lah homestay kita ni. So sebenarnya kalau kita tengok pelancongan-pelancongan ini, kita tengok mungkin dari satu sudut nampak biasa, cikgu, macam pelancongan mesyuarat apa semua ni, tapi sebenarnya memberi kesan kepada ekonomi negara kita, cikgu. Baik, mungkin kita nak teruskan, cikgu. Okey, kita teruskan. Dari segi pengangkutan, boleh. Ini cikgu boleh cepatkan sikit. Okey. Pengangkutan ni kita ada pengangkutan penumpang dan pengangkutan kargo. Okey. Jadi kalau pengangkutan darat, kita mungkin ada kereta api. Kereta api ada kereta taksi. Kita ada taksi yang ada kereta api yang mengangkut barang, ada kereta api yang mengangkut penumpang. Lepas tu kita ada ferry, ada ferry mengangkut barang, ada kapal yang mengangkut kargo. Dan kapal terbang pun kita ada yang angkut barang dan nak mengangkut orang. Kargo juga. Baik. Untuk cikgu nak tanya seorang. Cikgu rasa Azarina, boleh cikgu tanya tak? Azarina hari ni dia mewakili murid-murid cikgu hari ni mewakili sektor pekerjaan. Okey, pakaian mereka. Okey, cikgu nak tengok Azarina. Azarina mewakili pekerjaan apa, Azarina? Pramugari, cikgu. Pramugari. Okey, jadi
Azrina, cikgu nak tanya, pramugari berada dalam pengangkutan yang mana ni, Azrina? Pengangkutan penumpang. Pengangkutan penumpang, betul. Okey, jenis pengangkutan? Kapal terbang. Kapal terbang. Okey, bagus. Bagus, bagi satu kat ni. Cikgu, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya ialah perdagangan. Saya bagi satu kupon dulu juga. Okey. Azrina. Okey, dari segi perdagangan, okey, ini cikgu rasa anak-anak murid cikgu semua dah tahu. Kita boleh bagikan kepada perdagangan dari segi perdagangan runcit, borong dan perniagaan antara bangsa. Perniagaan runcit biasalah yang kita jual kat kedai tu. Ya. Okey, jualan kuantiti kecil. Okey, kalau perniagaan borong memang dia, kedai tu memang khas untuk jual secara borong saja. Sama ada kepada orang ataupun kepada contoh kalau macam kain ni kita nak beli kain berpuluh-puluh meter boleh. contohnya kan. Itu pun dianggap sebagai perkhidmatan juga. Dia tak ada modal apa. Dia cuma simpan barang dan dia jual. Dan yang terakhir ialah perniagaan antarabangsa, import dan ekspor lah. Okey, baik. Okey, yang ini cikgu rasa kita boleh bayangkanlah dari skala yang besar lah. Okey, cikgu teruskan kepada kewangan. Okey, kewangan ni dah banyak sikit. Okey, tapi semuanya lebih kurang samalah. Ya. Okey, iaitu menyediakan perkhidmatan mungkin dari segi kewangan, insurans, kumpulan wang simpanan pekerja, pasaran saham, pasaran komoditi, pajak gadai dan arahnu. Tapi ada satu cikgu nak fokuskan sini ialah insurans. Okey. Okey. Untuk insurans, cikgu ada satu video cikgu sediakan. Okey, baik. Boleh kita jom tengok kita saksikan video ini. Insurans merupakan salah satu perkhidmatan berkaitan kewangan yang ditawarkan kepada umum. Tugas dan fungsi utama insurans ini adalah untuk memindahkan risiko kepada syarikat insurans dengan pengambilan polisi secara bulanan atau tahunan mengikut jumlah bayaran atau caruman yang telah ditetapkan. Antara risiko yang boleh dipindahkan kepada syarikat insurans termasuklah kematian, kemalangan atau sakit kritikal. Sekiranya risiko ini terjadi kepada pemilik polisi, maka syarikat insurans ini akan membayar sejumlah wang, pampasan ataupun ganti rugi secara tunai kepada pemilik polisi ataupun pencarum ini selagi mana polisi tersebut masih terus dicarum dan masih aktif. Baik, itu dia cikgu. Bila sebut pasal insurans ni kadang-kadang orang takut cikgu. Kan ada orang berkawan, nak beli insurans tak? Mungkin cikgu boleh ceritakan cikgu apa yang cikgu nak sampaikan dalam insurans ni cikgu. Okey, sebenarnya insurans ni kalau kita lihat pada insurans ni mungkin ada salah faham di kalangan kita. Okey. Tadi salah seorang yang video yang cikgu video yang cakap tadi tu dia cakap berkaitan dengan apa fungsi insurans ni. Maknanya dia cuba untuk membantu pencarum di saat sukar. Okey. Tapi tak apalah, insurans lah. Tapi cikgu nak lihat pada peranan dia tu. So, ejen insurans itu sendiri menyediakan perkhidmatan, nasihat kepada kita. Jadi, ejen insurans termasuk dalam sektor tertiar. Sama juga dengan institusi kewangan. Kalau kita pergi ke bank, kita tengok ada pegawai yang cadangkan kita, okey, kalau ada masalah ni, kita cadangkan untuk ambil pinjaman macam ni. Itu pun dianggap sebagai satu termasuk dalam sektor perkhidmatan. Ketiga. Sama juga dengan kumpulan KWSP. Baik. Pasaran saham dengan pasaran komoditi. Boleh tahu beza tak apa pasaran saham dengan pasaran komoditi? Baik, pasaran saham cikgu, kita urusan jual beli saham syarikat. Maknanya komoditi ni adalah keluaran contoh ladang, bahan-bahan mentah tadi cikgu. Betul tak cikgu? Senang cerita cikgu. Okey, so kupon ni saya ambil semua untuk saya. Betul. Pasaran saham ni lebih kepada syarikat. Kita tengok equity, bond. Tapi untuk komoditi ni petroleum, bahan-bahan mentah lah. Bahan-bahan mentah lah. Okay, itu beza dia. Tapi orang yang uruskan, contohnya syarikat yang uruskan pasaran komoditi ni, adakah syarikat tu tak ada orang bekerja? Ada cikgu. Ada, Qurani dia apa semua. So, semua yang bekerja dalam tu, semua kita anggap sebagai perkhidmatan. Okey. Dan yang terakhirlah pajak gadai dan arhanu ialah salah satu pinjaman bercaga dan jual beli gadaian untuk bahagian perkhidmatan. Mungkin kita tengoklah pajak gadai acong contohnya. Itu kita anggap sebagai perkhidmatan. Baik, seterusnya cikgu. Okey, ini yang terakhir. Okey, untuk yang perkhidmatan ini yang terakhir iaitu melibatkan pendidikan sama ada pendidikan IPTA atau IPTS. IPTA ni dikendalikan oleh kerajaan. Iaitu kita tengoklah ada Azhar dulu kat mana? Saya UUM cikgu. Universiti Utara Malaysia cikgu. Saya cikgu USM. Jadi itu termasuk dalam IPTA dan ada juga IPTS. Jadi apa-apa saja pekerjaan yang berada dalam sektor ni, semua dianggap sebagai perkhidmatan. Okey, so macam adik-adik kita di Google Meet yang lepas ni akan melangkah ke IPT, so mereka akan masuk ke ni lah, sama betul. Ada IPTA ataupun IPTS. Okey, betul. Baik, boleh cikgu teruskan? Silakan cikgu. Okey, tapi sebelum kita nak beruji minda, uji minda ni cikgu, saya tengok cikgu nak uji minda, yang mana banyak lagi kita punya kupon, kita nak berhenti rehat seketika. Boleh, kita bagi semua ambil nafas sekejap, ready untuk menjawab soalan. Jumpa kejap lagi dalam Teras Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Seronok sedar tak sedar kita dah berada di segmen yang terakhir untuk subjek geografi dan topik kita kegiatan ekonomi utama. Seronok cikgu. Baru saya tahu rupanya sektor ekonomi atau kegiatan ekonomi ni ada 3, yang mana primer, sekunder dan juga tertier. Ini kita boleh kategorikan untuk kita nak sebutlah kan kelas-kelas kerja tu tadi cikgu. Klasifikasikan jadi. Ya, baik cikgu. Kita nak teruskan uji minda kita cikgu. Okey, kita buat uji minda sikit lah. Cik kita yang bercakap kan. Betul. Murid pun kena bercakap juga. Baik. Betul cikgu. Jadi cikgu nak belanja satu lagu lah. Boleh semua murid-murid? Boleh cikgu. Boleh. Okey, baik. Kita nyanyi sama cikgu. Boleh. 1, 2, 3. Okey. Buru, nelayan dan juga petani, gaya hidup kini dah berubah. Anak-anak terasuh mindanya, lahir generasi bijak pandai. Pakar IT, pakar ekonomi, jago sukan dan juga jutawan. Berkereta jenama negara, megah menyusul di jalan raya. Itu dia. Okey, sedap suara Zahar ni. Terima kasih cikgu. Cikgu pun apa kurang ni cikgu. Tenggelam suara cikgu. Kan? Baik. Jadi cikgu nak tanya, berdasarkan lirik lagu cikgu dah baca ni, cikgu nak tanya anda murid cikgu. Baik, secara bergilir-gilir. Kita mula daripada siapa dulu? Muhammad Daniel. Okey, silakan Daniel. Muhammad Daniel. Kupon banyak lagi ni Daniel. Okey, bagikan cikgu salah satu jenis pekerjaan dekat sini. Silakan Daniel. Pekerjaan yang ada dalam lirik lagu yang lirik lagu ni tadi. Nelayan. Nelayan. Buruh, nelayan dan petani. Betul? Nelayan. Okey, baik. Betul tak betul? Okey, nelayan dan petani. Okey, bagus. Okey. Ni sektor apa ni? Daniel, sektor apa ni nelayan dan petani ni? Jeng jeng jeng. Sektor apa nelayan dan petani ni? Daniel. Bergantung kepada 3 tadi cikgu Primer, sekunder atau tertier? Sekunder ataupun tertier. Primer, betul. Baik. Seterusnya cikgu nak tanya Ain. Ain, boleh Ain tolong cikgu? Yang kedua, pekerjaan apa? Silakan lirik Ain. mana yang Ain boleh agak-agak? Lahir generasi bijak pandai. Lahir generasi bijak pandai. Melibatkan apa tu Ain? Sektor apa tu? Pekerjaan apa tu? Melibatkan guru sektor guru. Okey, melibatkan guru sektor? Sektor apa? Perkhidmatan. Sektor ketiga atau tertier. Baik, seterusnya. Okey, baik. Seterusnya cikgu nak tanya Azarina. Okey. Azarina, tolong cikgu, ada tak lagi pekerjaan lain? Pakar IT, pakar ekonomi. Okey, pakar IT, pakar ekonomi. Okey, mewakili apa tu? Sektor apa tu, Azarina? Tertier perkhidmatan juga, cikgu. betul. Dan yang terakhir sekali, jangan kalah Aiman, come on. Silakan Aiman. Apa lagi yang ada? Berkereta jenama negara. Berkereta jenama negara. Okey, Aiman masukkan apa tu berkereta jenama negara? Sektor sekunder. Sektor sekunder dari aspek apa tu? Sektor automotif. Automotif. Bijak. Okey, baik. Jadi selesai semua. Baik, jadi, kita dah tahu cikgu Jadi, boleh cikgu buat rumusan? Silakan cikgu. Okey. Sebelum tu cikgu nak uji dulu. Baik. Tercapai tak objektif cikgu? Yang pertama, cikgu nak tanya seorang. Siapa nak cuba? Apa tu konsep kegiatan ekonomi secara ringkas? Daniel? Silakan Daniel. Okey, Daniel. Kegiatan ekonomi mempunyai 3 jenis, iaitu primer, sekunder dan tertier. Okey, betul. Kemudian kita jelaskan jenis-jenis kegiatan ekonomi yang telah dinyatakan oleh
Daniel tadi dan yang terakhir menyebut contoh kawasan. Jadi siapa cikgu tanya Azhar lah. Boleh, cikgu. Bagi satu contoh kawasan dengan satu sektor. Okey, satu contoh kawasan tadi adalah yang terletak di Gua Niah, cikgu. Oh, di Sarawak. bagus. Terkesan di Minda Azhar. Itu Saya dari ingat, aspek cikgu. pelan. Betul tak, cikgu? Betul, dari itu aspek adalah- pelancongan. Itu dia. Okey. Baik. Dan alhamdulillah kita dapat tahu berkenaan dengan kegiatan ekonomi utama di negara kita dengan subjek geografi daripada Cikgu Azmi Mat Said. Cikgu, mungkin last word cikgu akan sebagai rumusan untuk subjek dan juga topik yang kita nak belajar untuk pelajar-pelajar di Google Meet dan juga mereka yang berada di rumah. Silakan, cikgu. Okey, dan yang terakhir sekali kita perlu ingat satu perkara saja. Cikgu dah bincangkan tentang primer, sekunder dan tertiar. Kita tak boleh anggap bahawa primer, sekunder, tertiar bergerak secara berasingan. Yap. Ketiga-tiganya bergerak secara bersekali untuk memacu ekonomi negara kita. Itu dia. Kita kata tak boleh lah bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Bukan bercerai kahwin lain Betul. Alright, dan terima kasih kepada Cikgu Azmi kerana sudi bersama kita pada pagi ini dan juga kepada rakan-rakan kita di Google Meet. Terima kasih banyak daripada SMK Sultan Ahmad Tajuddin serta anda yang berada di rumah. Thank you very much kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Jangan lupa untuk terus setia di Trust Didik TV KPM jam 8 pagi hingga 10 pagi. Banyak subjek yang kita nak belajar. Yang mana kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Jangan lupa untuk terus menggunakan platform Didik TV agar murid-murid mampu mendapatkan ilmu tentang geografi. Ayuh cemerlang dalam subjek geografi untuk SPM nanti. Stay home, stay safe. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Didik TV kerana telah berusaha menjayakan sesi pembelajaran geografi yang semestinya akan membantu murid-murid di rumah. Ucapan saya semoga terus semenang dalam mata pelajaran geografi. Didik TV KPM